Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan masuk topik 6.3 iaitu sebatian. Okey. So kelas hari ini 11 hingga 12.30. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sebatian? Okey. Sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Okey. Make sure kalau kita nak tahu tentang sebatian, sebatian ni adalah dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Okey, kimia Jadi bahan baru yang terbentuk ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeza daripada unsur-unsur yang membentuknya. Okey, apa benda ni? Okey, contoh kita tengok di sekeliling kita, apakah contoh-contoh sebatian yang kita gunakan? Okey, contoh dia seperti garam, gula, kapur tulis, marmar, politena. Okey, apa dia politena ni? Politena ni adalah sejenis plastik. Okey, contoh yang kita buat blok mainan tu. Okey, itu adalah politena dan juga air tulin. Okey, semua ni adalah sebatian. Sebatian yang pertama iaitu garam terdiri daripada unsur natrium dan klorin. Okey, unsur natrium dan klorin. Manakala gula juga adalah sebatian terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Kita tengok pula air. Air terdiri daripada unsur hidrogen dan oksigen. Manakala politena terdiri daripada karbon dan hidrogen. Okey. Seterusnya, karbon dioksida terdiri daripada karbon dan oksigen. Manakala jubin ataupun marmar terdiri daripada karbon, kalsium dan oksigen. Seterusnya kita tengok cengkerang. Cengkerang juga adalah sebatian yang terdiri daripada unsur karbon, C ni karbon, kalsium, Ca kalsium dan juga O adalah oksigen. Jadi gabungan ketiga-tiga unsur ni membentuk sebatian cengkerang. Okey, kalsium karbonat. Okey, now kita tengok sifat sebatian. Okey, apakah sifat-sifat sebatian? Yang pertama, untuk sebatian terdapat satu ikatan kimia. Okey, ada ikatan kimia yang terbentuk. Okey, kemudian terbentuknya bahan baru. Yang ketiga, sifat sebatian berbeza dengan unsur yang membentuknya. Dan yang keempat, sebatian boleh dipisahkan secara kimia. Okey, boleh dipisahkan secara kimia. Okey, kita tengok yang pertama berkenaan ikatan kimia yang terbentuk. Okey, gambar di sini, gambar yang ada atom yang merah dengan yang biru ni, yang ni adalah molekul air. Okey. So, molekul air terdiri daripada atom hidrogen dan juga dua atom oksigen. Okey. Atom hidrogen dan juga dua atom oksigen. Jadi kita sebut sebagai H2O untuk molekul air. Okey, jadi bagaimanakah atom-atom ini bergabung? Okey, jadi dia bergabung secara ikatan kimia. Okey, jadi bergabung membentuk sebatian. Jadi air adalah satu jenis sebatian. Okey, ikatan kimia yang kuat di antara atom oksigen ataupun antara unsur oksigen dan juga unsur hidrogen. Okey, ini satu contoh sebatian. Yang mana satukah ikatan kimia? Yang biru-biru ni semua adalah ikatan kimia. Okey, yang kedua kita tengok ciri bagi sebatian bahan baru terbentuk. Okey, bahan baru terbentuk ini adalah ciri sebatian. Okey, contoh. Okey, cikgu ada atom oksigen. Kemudian cikgu ada dua atom hidrogen. Apabila gabungan berlaku membentuk air. Okey. Jadi air ni adalah satu bahan yang baru. Berbeza dengan oksigen dan hidrogen.
Jadi ini yang kita panggil sebagai bahan yang baru. Air adalah bahan baru hasil gabungan atom oksigen dan atom hidrogen. Okey, ini adalah ciri sebatian. Bahan baru terbentuk. Okey, gambar di sini menunjukkan apa? Ini karat Karat pada satu pagar. Karat. Nampak yang perang-perang ni adalah karat. So, karat ni sebenarnya adalah satu sebatian baru di mana besi bergabung dengan oksigen di udara dan juga kelembapan akan menghasilkan besi oksida yang kita kenali sebagai karat. So, karat ni bahan baru. Jadi, tak sama dengan besi dan oksigen. Okey, ini adalah ciri sebatian. Jadi, besi oksida adalah sejenis sebatian. Okey, sekarang kita tengok contoh-contoh beberapa jenis logam yang digabungkan secara kimia dengan bukan logam bagi membentuk logam oksida. Okey, jadi senang saja nak tengok apakah bahan baru, nama bagi logam oksida tersebut. Okey, yang pertama kita tengok. Okey, besi tambah oksigen, besi oksida. So, bahan baru ni kita tak bolehlah tulis besi oksigen sebab dia bahan baru. Yang mana perkataan oksigen kita tukar kepada oksida. Okey, dan nama logam dikekalkan. Okey, besi tambah oksigen dapat besi oksida. Okey, bagaimana pula dengan magnesium tambah oksigen? Magnesium tambah oksigen akan dapat magnesium oksida. Okey, aluminium tambah oksigen, of course aluminium oksida. So yang merah itu adalah logam. Oksigen tu bukan logam, sudah menjadi oksida. Okey, kita tengok zinc tambah oksigen. Zinc tambah oksigen kita dapat zinc oksida. Manakala kuprum tambah oksigen kita dapat kuprum oksida. Seterusnya kita tengok pula apakah yang berlaku sekiranya kita gabungkan logam dan air. Okey, logam dan air. So, apabila gabungan logam dan air menghasilkan logam alkali dan gas hidrogen. Okey, contoh, lithium tambah air kita dapat lithium hidroksida. Sebab air ni adalah H2O, kita dapat lithium hidroksida. Dan juga satu gas yang akan dibebaskan iaitu gas hidrogen. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, kalium tambah air dapat apa? Okey, kita dapat kalium hidroksida tambah gas hidrogen. Okey, contoh ketiga, natrium tambah air. So, natrium tambah air kita dapat natrium hidroksida dan satu jenis gas yang dibebaskan iaitu gas hidrogen. Kita tengok sifat yang ketiga. Sifat sebatian berbeza dengan unsur yang membentuknya. Contoh, besi tambah sulfur kita dapat besi sulfida. Besi adalah logam, sulfur adalah bukan logam. Kita dapat sebatian besi sulfida. Contoh, campuran besi dengan sulfur, warna macam kekuningan sikit. Kemudian bila kita panaskan, warnanya sudah berubah menjadi hitam. Jadi besi sulfida warnanya hitam. Kalau sulfur warnanya kuning. Besi warnanya keperakan. Jadi warna pun sudah berubah kerana sifat sebatian yang terbentuk berbeza dengan unsur yang membentuknya. Okey, kita tengok yang dimaksudkan dengan perubahan di antara sebatian dengan unsur yang membentuknya. Okey, contoh tadi dari segi warna, apa beza warna sebatian dengan unsur yang membentuknya. Okey, contoh yang tadi kan, besi warna kelabu keperakan, sulfur warna kuning. So, kalau sebatian besi sulfida warnanya adalah hitam. Jadi beza kan, hitam. Ini sebatian hitam tapi unsur dia kuning dan kelabu keperakan. Okey, dari segi sifat magnet, besi tertarik kepada magnet. Okey, sulfur tidak tertarik kepada magnet. Okey, apakah sifat besi sulfida terhadap sifat magnet? Okey,
Jadi besi sulfida tidak tertarik kepada magnet. Okey, sifat besi tu dah hilang dah. Sebab ini menjadi bahan yang baru. Okey, now kita tengok tindak balas dengan asid hidroklorik. Okey, kalau besi tindak balas dengan asid akan membebaskan gas hidrogen. Manakala sulfur disebabkan dia bukan logam, tiada tindak balas terhadap asid hidroklorik. Jadi kalau besi sulfida macam mana pula? Okay, kalau besi sulfida membebaskan gas sulfida. Beza So sebab besi sulfida adalah sebatian yang baru. Ciri keempat, sebatian boleh dipisahkan secara kimia. Okey, disebabkan sebatian terbentuk secara kimia, maka sebatian juga boleh dipisahkan secara kimia. Okey, Okey, antara kaedah yang kita boleh pisahkan sebatian adalah proses elektrolisis. Okey, apakah maksud elektrolisis? Okey, elektrolisis ialah proses penguraian sebatian. Jadi sebatian kita nak uraikan kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Jadi elektrolisis, elektro ni maksudnya kita kena guna elektrik. Lisis ni maksud dia urai. Okey. Contoh, tadi kita sebut air adalah satu sebatian daripada gabungan unsur hidrogen dengan oksigen. Jadi kita boleh asingkan air itu secara elektrolisis. Okey, untuk dapat balik unsur hidrogen dengan unsur oksigen. Okey, ini adalah contoh contoh elektrolisis, okey. Di mana kamu tengok dekat sini, okey, elektrod yang bersambung dengan positif, okey, terminal positif kita panggil sebagai anode. Manakala terminal yang bersambung dengan elektrod negatif kita panggil sebagai katot. Okey. Jadi dekat anode akan terhasil oksigen, dekat katot akan terhasil hidrogen. Okey, nampak yang hidrogen itu lebih banyak dia punya bahagian yang putih tu, menunjukkan hidrogen tu ada dua lah. Okey, sebab air adalah H2O, dua kali ganda daripada oksigen. Jadi nampak yang putih ni, hidrogen ni lebih banyak berbanding oksigen. Okey, jadi kita tengok perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, jadi bahan-bahan di sekeliling kita sentiasa mengalami perubahan. Okey, contoh kalau kita belah sebiji apple letak atas meja, lama-kelamaan bahagian yang terdedah akan menjadi keperangan. Okey, maksudnya akan berlaku tindak balas kimia. Okey, perubahan kimia pada apple tersebut. Jadi, perubahan-perubahan tersebut kita boleh kelaskan kepada dua jenis, iaitu perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, apakah perbezaan antara perubahan fizik dan perubahan kimia? Okey, yang pertama, perubahan fizik tidak menghasilkan bahan baharu. Okey, contoh, peleburan ais. Jadi air masih kekal. Pembekuan air. Bila air itu lebur, dia akan dapat air balik. Okey, kondensasi dan pendidihan air. Semua ini adalah contoh perubahan fizik. Okey, manakala perubahan kimia, ciri-ciri dia terbentuk bahan baru yang berbeza daripada bahan asal. Contoh, pengaratan besi. Okey, karat tu bahan baru yang tak sama dengan unsur besi dan oksigen. Sama juga dengan proses fotosintesis, pereputan daun. So, daun yang mereput tu tak boleh dipatah balik dapat daun yang segar. Okey, dan juga respirasi sel. Okey, ini adalah semua ni adalah perubahan kimia, manakala yang melibatkan air adalah perubahan fizik. Jadi kita nak buat perbandingan antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Bila kita sebut perbandingan, kita ada persamaan dan juga perbezaan. So, yang warna pink ini adalah persamaan antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, apakah persamaan di antara kedua-dua perubahan? Okey. Yang pertama berlaku kepada jirim. Jadi perubahan fizik berlaku kepada jirim, perubahan kimia juga berlaku kepada jirim.
dan juga perubahan tenaga berlaku di perubahan fizik dan kimia. Okey, manakala untuk perbezaan, perubahan fizik tidak membentuk bahan baru, manakala kimia membentuk bahan baru. Kalau fizik sifat bahan dan hasil sama, manakala sifat bahan dan hasil berbeza bagi perubahan kimia. Jadi yang ketiga, komposisi kimia dan hasil adalah sama, manakala untuk kimia, perubahan kimia, komposisi kimia dan hasil adalah berbeza. Okey, bagi perubahan fizik, tenaga yang diperlukan adalah sedikit, manakala bagi perubahan kimia memerlukan tenaga yang banyak. Seterusnya kita lihat perbezaan antara campuran dengan sebatian. Okey, perbezaan antara campuran dan sebatian dari segi pembentukan bahan baru. Kalau campuran, tiada bahan baru yang terbentuk. Semalam kita dah terangkan tentang campuran, jadi tiada bahan baru yang terbentuk. Manakala sebatian, terbentuk bahan baru. Okey, dari segi ikatan kimia, tiada pada campuran, manakala ada ikatan kimia pada sebatian. Okey, manakala untuk kaedah pengasingan, bagi campuran kita boleh asingkan secara fizikal. Manakala kaedah kimia, untuk kaedah pengasingan bagi sebatian, kita perlukan kaedah kimia. Okey, yang kaedah fizikal bagi campuran, kita belajar semalam berkenaan dengan penurasan, okey, penyulingan, okey, penapisan, pengapungan. Okey, semua itu adalah kaedah fizikal. Okey, kaedah kimia yang kita baru belajar tadi ni adalah kaedah elektrolisis. Okey, perbezaan dari segi sifat bahan baru berbanding dengan sifat asal. Bagi campuran, tiada perbezaan, manakala sebatian ada perbezaan antara sifat bahan baru dengan sifat asal. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.